أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta masih belum terlambat untuk ucap selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga orang kata apa sebagai meraihkan saya selaku sayalah sebagai pemimpin ataupun orang kata apa penjaga Islam ataupun yang memakmurkan rumah Allah SWT untuk kalau ada saudara-saudara pelajar-pelajar saya ini yang saudara-saudaranya beragama Buddha bolehlah ucapkan tahniah untuk hari Wesak. Ucapkan tahniah ajalah, congratulations ajalah, cukuplah. Dia tak payahlah nak ucap lebih-lebih ucapan sebagainya, cukuplah ucap tahniah untuk hari Wesak Day. Saya pun tak tahu hari Wesak Day itu apa fungsi dia. Okey. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab kita bukan mengiktiraf Islam tak iktiraf. Cuma kita meraihkan, mudah-mudahan sebab demikian orang akan nampak kita ini adalah respect. Kita ini orang kata apa meraihkan juga. Okey. Dia ada beza dia. Okey, Islam ini tinggi, tidak ada yang tinggi lebih tinggi daripadanya, tidak ada yang sama tinggi dengannya. Itu saja. Islam satu je. Okey. Dan kemudiannya adalah Islam tidak mengiktiraf agama lain. Tapi tak bermaksud Islam menggalakkan untuk kita menzalimi agama lain. Bahkan Islam meletakkan untuk kita sentiasa menyantuni penganut agama lain. Itu. Sebab Islam adalah agama rahmat kepada sekalian alam. Bukan untuk Islam saja, tapi untuk sekalian alam. Okey. Kalau ada yang tu, mudah-mudahan dengan sebab demikian, mungkin sebab kita cakap macam tu, mungkin mereka kata, maknanya bukannya aku putus terus dengan anak aku yang beragama Islam, bukan. Itu maksud dia. Tak ada masalah pun. Tanya cuti umum buat apa, public holiday ni buat apa, walaupun PKP ke sebagainya pun, tak ada masalah untuk bertanya khabar. Mereka tak nak terima, mereka tak nak jawab sebagainya, itu bukan masalah kita, itu masalah dia, terserahlah kepada mereka. Okey. Dan juga kemudiannya yang mana yang berpuasa sunat 6 hari bulan Syawal, maka yang dah puasa alhamdulillah. Tapi ada lagi puasa Isnin Khamis, boleh buat lagi puasa Isnin Khamis. Yang mana yang meninggalkan ataupun tidak berpuasa bulan Ramadan, maka ambillah peluang untuk percepatkan qada puasa Ramadan tersebut, jangan tangguh-tangguh. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab kita percepatkan itu, mudah-mudahan kita dapat jugalah fadilat sebagaimana fadilat bulan Ramadan walaupun tak sama. Okey. Kemudiannya bertepatan dengan malam ini, yang mana kita dimaklumkan malam ini berlakunya gerhana bulan yang berakhir pada 8.52 malam nanti, ada 30 minit lagi. Kita disunatkan untuk kita solat sunat gerhana bulan ataupun al-khusuf. Gerhana matahari al-khusuf. Okey, gerhana bulan al-khusuf. Okey. Kemudiannya kalau yang ada jemaah sebagainya, sunat untuk kita buat khutbah untuk memberikan peringatan apakah yang berlaku dengan gerhana bulan, gerhana matahari ini. Okey. Kemudiannya apa sebenarnya berlaku gerhana bulan, gerhana matahari ini? Kita bukan nak bincang pasal kaedah sains yang bila bulan tutup matahari ke sebagainya, bukan kita macam itu. Kita nak cuma bincang dari segi agama Islam, pandangan agama Islam, iaitu nak katanya bahawa ini adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berhak untuk berbuat apa yang dikehendaki. Kun fayakun. Allah kata jadilah, maka jadilah ia. Maka inilah yang kita nak sebut, nak tambahkan keimanan, nak cari keimanan dan sebagainya, lihatlah alam semesta, antara contohnya gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau buatan manusia tak akan mampu untuk buat perkara sebegini.
Ada pula gerhana bulan penuh, ada pula gerhana bulan separa, ada pula gerhana bulan suku, macam-macam. Kalau manusia buat, tak akan mampu untuk buat sebegini sebab matahari pun di luar bidang kuasa kita dah. Nak ke matahari pun kita tak mampu. So macam mana nak buat gerhana bulan, gerhana matahari. Okey. Pelajar-pelajar saya, dalam gerhana ini, dalam bab bulan-bulan ataupun matahari gerhana ini ada satu kisah yang mana iaitu berkenaan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin boleh baca, mungkin boleh jadi buku sirah sebagainya, iaitu pernah berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam gerhana matahari. Berkebetulan berlaku juga kematian putera baginda Sayyidina Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim tu. Ini Sayyidina Ibrahim itu anak anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berduyun-duyunlah orang-orang kafir Quraisy kata, oh ini sebab bersedih ni, matahari bersedih dengan sebab kematian Ibrahim ni, maka jadi gerhana dan sebagainya. Okay. Sesungguhnya apa yang berlaku di kalangan manusia tidak ada kaitan pun dengan apa yang berlaku dengan gerhana matahari, gerhana bulan. Semua itu kebetulan sahaja. Semua itu apa yang dikehendaki dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sebarang kata apa tanda-tanda dan sebagainya. Okay. Sama juga kita sekarang inilah berlaku COVID, kemudiannya berlaku sebagai oh inilah dia WHO dan sebagainya. Wallahu alam, kita tak tahu, dan memang kalau kita tak tahu cukup kita kata wallahu alam. Sebab kalau kita apa yang kita sebut itu semuanya akan jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tahu tak apa, tak ada masalah kita sebut. Oh saya dah kaji. Ini kaji betul bukan kaji ikut WhatsApp forward many times sebagainya, bukan, tapi kita memang kaji bahawa COVID ini daripada Israel. Tak apalah, itu kajian kita. So yang percayalah, tak percayalah terpulang. Tapi kalau yang jenis yang duduk asyik menyebarkan sesuatu benda yang tak pasti, kemudiannya duduk pengaruh orang dan sebagainya ini, maka itu saya bagi tahu bahawa ingat bahawa apa yang kita buat itu semua jadi hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya biar kita bertindak, biar kita bergerak itu atas dasar ilmu, bukan dasar emosi. Okey. Sebab kita Allah bagi kita cerita semua ni, Allah bagi kita akal. Akal kita untuk buat apa? Untuk fikir. Siapakah pencipta? Untuk fikir manakah yang baik, manakah yang buruk, untuk fikir manakah yang pahala, manakah yang dosa, untuk fikir manakah yang ketaatan, manakah yang durhaka, dan pelbagai lagi. Maka gunakanlah fikiran yang Allah bagi tersebut untuk kita lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu mukadimah dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini adalah sesi terakhir untuk bulan Mei, yang mana insya-Allah kita akan baca buku Tauhid. Yang berkebetulan juga kita akan baca pada bahagian terakhir buku Tauhid peringkat 1 ini berkenaan dengan 3 jenis Tauhid, iaitu Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan juga Tauhid Asma' wa Sifat. Okay. Saya ulangi, Tauhid ni apa? Tauhid ini untuk belajar ilmu tentang keesaan, kewujudan dan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Fiqh pula ilmu ibadah. Okay. Ilmu kefahaman, macam mana nak beribadah, macam mana nak bermuamalat. Okey, itu ilmu fiqh. Okey, ilmu tauhid pada muka surat hari ini kita akan baca, iaitu muka surat yang ke-78. Muka surat yang ke-78, apakah perkara yang terangkum dalam konsep ketuhanan menurut Islam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan kelas kita pada malam ini 8.20 malam. Kelas kita, kelas yang hashtag kelas yang ke-8 untuk bulan Mei 2021. Jadi sama-sama kita mohon rahmat dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita buka dengan surah Al-Fatihah dan kemudiannya kita terus kepada bacaan tahiyat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ke-6. Apakah perkara yang terangkum dalam konsep ketuhanan menurut Islam? Jawapannya adalah keimanan kepada Allah merangkumi perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah mengimani bahawa Allah Tuhan yang satu, Allah Tuhan yang mencipta, Allah Tuhan yang mentadbir, Allah Tuhan yang memiliki sesuatu. Okey, itu yang pertamanya. Namanya adalah Tauhid Rububiyah. Yang keduanya, mengimani dan percaya bahawa Allah sahaja yang berhak disembah dan ditujukan pengabdian. Nama tauhidnya Tauhid Uluhiyah. Manakala tauhid yang ketiga iaitu mengimani dan percaya bahawa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, Tauhid Asma wa Sifat. Okay. Untuk bila nak bicara pasal perkara ini, pertamanya saya sebutkan bahawa yang paling utama adalah ini adalah ilmu yang diajarkan oleh alim ulama terdahulu. Dia bukan rekaan. Okay. Akan tetapi apa yang kita belajar ini kena ingat bahawa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Bila sebut sifat-sifat kesempurnaan, dia tak ada limit. Bila ada limit, itu adalah lemah. Itu adalah cacat. So, faham set kat minda kita bahawa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Yang saya belajar ini hanyalah sebagai contoh kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Contoh juga Allah Subhanahu Wa Taala wujud tidak bertempat. Okay. Kalau tempat maknanya dia ada limitasi, dia ada dan sebagainya. So itu maksudnya. Banyak Allah ada di mana-mana. Tak perlu kita fikir Allah ada ke atas dan sebagainya. Tak boleh, itu bukan bidang fikiran kita, akal kita, bukan tahap akal kita. Cukup kita yakin bahawa Allah ada di mana-mana, Allah wujud. Allah itu ada. Okey. Maknanya jangan, sama jugalah kadang kalau yang berfikiran secara logik ini susah jugalah. Sebab tu saya kata kalau kalian berjumpa dengan orang-orang yang mengajak untuk berdebat tapi secara logik, maka tak ada masalah untuk kalian tarik diri, minta maaf, saya memang lemah, saya tak ada ilmu, minta maaf. Saya rasa anda kena jumpa yang orang lagi layak daripada saya. Itu maksud dia. Okey. Lagi daripada kita mereka-reka juga. Sebab Islam bukan dibina, bukan berdasarkan bersumberkan kepada akal. Tapi Islam bersumberkan kepada Quran dan juga sunnah dan juga sumber-sumber yang lain. Okay. Kita pergi kepada dalil. Apakah dalil ketuhanan? Dalil konsep ketuhanan yang kita sebut tadi. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-A'raf. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Okay. Allah ini siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi pertamanya dalam 6 masa. Kemudiannya, lalu dia bersemayam di atas arash. Okay. Orang yang layak dengan kebesaran dan kesuciannya. Dia menyelubungkan malam dengan siang, yang mengirinya dengan pantas silih berganti. Dan dia pula yang menciptakan matahari dan bulan, serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah urusan penciptaan dan pemerintahan hanyalah hak Allah.
maka maha suci Allah yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam. Ingat, bila Allah ini maha sempurna, manusia adalah lemah. So tidak ada sifat yang manusia miliki sama dengan macam mana sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belajar Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ustaz saya pun boleh melihat. Maknanya samalah Allah melihat macam mana saya melihat, begitu Allah bukan. Okey. Kita melihat menggunakan mata, tapi Maha suci Allah melihat dengan mata. Itu merupakan zat Allah yang maha sempurna. Okey. Kalau kita kata dia mata, digunakan alat, mata itu sebagai alat. Maka bagaimana satu zat yang sempurna guna alat untuk melihat. Okey. Benda ini bahaya. Kalau kalian rasa orang kata apa, masih lagi pasak itu ataupun akar pokok itu masih lagi bergoncang-goncang sebagainya, maka kita hanya bincang yang atas sahaja. Ini cuba nak bagi tahu bahawa untuk kita pasakkan iman kita, bahawa untuk kita yakin, untuk kita percaya, untuk kita beriman dalam diri kita. Sebab apa? Beriman pada Allah dalam diri. Dia tak ditunjuk depan-depan. Sebab Allah ini bukan yang boleh kita buat patung. Kita boleh buat macam objek, tak boleh. Dia adalah kepercayaan dalam diri kita. Maka kita nak pasakkan, kita nak tanamkan, kita nak orang kata apa, pakukan dalam diri kita ni, dalam hati kita bahawa Allah memiliki sifat-sifat sempurna. Okey. Kemudiannya hadis Nabi SAW daripada Ibnu Umar katanya, sabda Rasulullah SAW, berfikirlah kamu tentang kehebatan dan kekuasaan Allah dan janganlah kamu berfikir tentang Allah. Ini hadis ini sebut kepada kita, beritahu kita bahawa kita kena fikir, kita kena tengok, kita kena orang kata apa, ambil iktibar daripada kejadian-kejadian ataupun yang Allah ciptakan alam semesta, manusia sebagainya. Jangan sesekali fikir Allah melihat macam mana dengan mata ke, Allah mendengar dengan telinga ke. Wallahu a'lam. Itu zat Allah ini zat yang sempurna, dia tak akan sama dengan apa yang kita ada. Okay. Kemudiannya soalan yang ke-8. Apakah erti tauhid rububiyah? Okay. Tauhid yang pertama, konsep ketuhanan yang pertama itu tauhid rububiyah, iaitu i'tiqad, iaitu kepercayaan dan keimanan yang pasti bahawa hanya Allah sahaja Tuhan yang mencipta, mentadbir dan memiliki sesuatu. Ingat, i'tiqad ini semua manusia mengakuinya. Ini semua orang kata ada Tuhan yang hebat yang menciptakan alam ini, ada Tuhan yang hebat yang menciptakan gunung ini, pokok ini dan sebagainya. Ada Tuhan yang menciptakan, walaupun saya siram pokok ini sekali sehari sekalipun, tapi kalau Tuhan tak izinkan, dia takkan hidup. Itu memang kepercayaan, kebiasaannya manusia. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu mereka menjawab, Allah. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan daripada menyembah dan mengesakannya. Okay? Ini nak katanya dalam bab kita berbincang dulu, pernah bincang istilah kalimah Allah untuk yang bukan Islam. Okay? Sebab ada agama yang memang menggunakan lafaz Allah untuk Tuhan mereka. Kita orang Islam memanglah menggunakan lafaz Allah untuk Tuhan kita. Tapi kena ingat, lafaz Allah untuk Muslim berbeza dengan lafaz Allah untuk bukan Muslim. Okay? Memang ia betul, dia akan membuatkan orang akan keliru dengan lafaz ini. Tapi ketahuilah bahawa kalau kita yakin dan percaya dan beriman, maka kita sama sekali tak terusik pun akidah kita dengan bab ini. Cuma yang kita risau, kita tak apalah dah kita macam tu, kita risau yang di luar sana lah. Sebab itulah pihak kerajaan ataupun badan-badan yang berkaitan cuba untuk nak bagi tahu bahawa, cuba untuk nak fight balik sebagainya bahawa lafaz Allah ini hanya untuk orang Islam sahaja, bukan untuk agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Okay. Mudah-mudahan insya-Allah azan yang kita dengar tersebut dan isyak insya-Allah mudah-mudahan
sentiasa menambahkan kecintaan kita kepada masjid, walaupun tak boleh pergi masjid, tapi kena ingat bahawa masa inilah peluang kita untuk lelaki, untuk suami, untuk ayah, untuk kita berjemaah kat rumah. Kena ingat bahawa ini apa yang ada ini adalah ijtihad. Kan saya dah sebut sebelum ni kan, ini adalah ijtihad mereka yang jaga Islam di negeri Selangor. Okay. Raikan dan juga orang kata apa, cuba laksanakan. Masa ni peluang untuk kita rapat dengan keluarga kita. Ini bising, masjid dan sebagainya. Bila tanya, kamu berjemaah tak kat rumah? Oh, tak banyak, tak berjemaah. Bahkan tak solat, ada yang tak solat pun. Maka suatu kelemahan, kecacatan sebagai seorang Muslim. Okay. Mudah-mudahan insya-Allah dengan kita sentiasa bersama keluarga, kita bermunajat bersama keluarga, kita berdoa kepada Allah dengan keluarga. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sebab demikian menjadi asbab untuk kita selamat dan dilindungi daripada sebarang wabak penyakit, terutama COVID-19 dan juga penyakit zahir dan juga penyakit batin. Dan juga untuk mereka yang dapat vaksin, tak kiralah Pfizer ke AstraZeneca ke sebagainya itu hanyalah ikhtiar. Kita sebut yang ni kan pasal duit. Okey, kita ada duit untuk wabak COVID-19 ini, kita memang duit ini kena praktikkan kat mana-mana pun. Untuk wabak COVID-19 kita ada duit. Okey, duit D adalah doa. Doa ya Allah jauhilah aku. Doa yang mana saya dah ajar, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Okey. Kemudian usaha. Usaha dia apa? Usaha dia jaga SOP, pakai mask, penjagaan fizikal. Ikhtiar dia apa? Ikhtiar dia adalah dengan kita ambil vaksin, okay? Kita basuh tangan. Kemudian duit, tawakal. Kita dah buat semua dah. Untuk urusan manusia kita buat, kita serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tandanya orang-orang yang beriman. Okay. Kemudian sambung lagi, soalan yang ke-9, adakah pegangan ini selari dengan naluri dan semula jadi manusia? Kita sebut tadilah, mempercayai dan meyakini bahawa Allah yang mentadbir, Allah yang mencipta alam ini. Adakah dia selari dengan naluri dan semula jadi manusia? Jawapannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa memang telah ada dalam naluri dan menjadi manusia. Fitrah manusia mengakui bahawa Allah ialah pencipta, pemilik dan penguasa alam ini. Dia tinggal pula adalah keimanan pula. Bab penciptaan dia yakin memang ada satu zat yang hebat untuk cipta. Okey. Kemudiannya adalah soalan yang ke-10, mengapakah ada sebahagian manusia ingkar dengan pegangan ini? Okey. Yang menolak, walaupun dia yakin, dia beriman, tapi dia menolak perkara ini, iaitu sebab dengan kesombongan dan ketakabburan. Okey. Bukan bererti fitrah manusia menolak, bukan. Dia tahu adanya satu zat yang hebat. Tapi sebab mungkin zat yang hebat itu turunkan syariat, maka dia tolak. Syariat itulah yang kita nak sebut nanti tu, iaitu keimanan dan juga keyakinan bahawa hanya Tuhan Allah yang berhak disembah. Okey, kemudiannya adalah keingkaran ini juga disebabkan gagal meletakkan akal pada tempat dia. Okey, tak dapat nak fungsikan akal, maka menjadilah dia adalah hamba Allah ataupun makhluk Allah yang derhaka. Okey. Huraian dia, surat yang ke-84. Sesungguhnya mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala fitrah bagi manusia. Setiap makhluk telah diberikan fitrah untuk beriman kepada penciptanya. Semua orang mengetahui bahawa setiap yang baru pasti ada menciptakan, sebab mustahil ada makhluk tanpa pencipta. Tiada benda yang berlaku dengan sendirinya, melainkan dalam mimpi. Yang dalam realiti semua ada penciptanya. Meja ada penciptanya, handphone ada penciptanya, mouse ada penciptanya, pen ada penciptanya, banner, banting ada penciptanya.
kopiah, semua ada pencipta. Tak ada benda yang terjadi dengan sendirinya. Itu hakikat kehidupan kita sebagai manusia. Sesungguhnya peraturan alam semesta ini seperti langit, bumi, bintang dan tumbuh-tumbuhan adalah bukti bahawa alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh tanya kepada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, kamu tahu, kamu yakin, kamu rasa siapa yang buat bintang tersebut? Mereka kata Tuhan. Mereka percaya Tuhan. Mereka percaya Tuhan itu yang menciptakan. Okey? Bukan terjadi sendiri dan sebagainya. Okay. Itu dalam bab rububiyah, iaitu yakin dan percaya bahawa Allah yang mencipta dan memiliki alam ini. Okay. Kemudian soalan yang ke-11. Apakah erti tauhid uluhiyah? Okay. Konsep ketuhanan kedua iaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini apa dia? Tauhid uluhiyah ini mengimani bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak disembah dan ditujukan pengabdian, baik zahir maupun batin. Okay? Iaitu dengan anggota kita kepada Allah, hati kita juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Pengabdian yang hak hanya satu, dan menjadikan sesuatu yang selain Allah daripadanya dan tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadi yang ditolak oleh mereka yang bukan Islam. Sebab mereka kata, contohnya ada saudara kita, sahabat-sahabat kita daripada contohnya Hindu, dia kata, ya betul, kita ada Tuhan, tapi Tuhan ini ada dewa-dewa yang bantu dia. Okay. Contohnya sahabat-sahabat kita daripada Kristian. Ya, betul, tapi Jesus juga anak Tuhan. Ya, bab Jesus ini tak pasti. Ada mazhab Kristian yang meletakkan dia sebagai rasul, messenger sahaja. Okey, dulu pun kita pernah baca, kita pernah kita pernah bincang bab ni. Okey, dulu memang kita pernah terbaca bahawa ada mazhab Kristian, mungkinlah wallahualam, Protestan sebagai wallahualam, yang meletakkan Jesus adalah messenger of God, bukannya son of God. Tapi overall bila sebut Kristian ini membayangkan bahawa yang pegangan mereka adalah Jesus son of God. Cuma yang percaya Jesus ini messenger of Allah, bila kata okay, what's about Muhammad? Oh, kat situ. Sebab kalau dia mengakui bahawa Muhammad juga messenger of Allah, maka mereka adalah Muslim. Okay, bolehlah kalian, sahabat kalian, janganlah. Sekejap. Okey. Itu. Okey. Macam sahabat-sahabat kita dalam agama Buddha, lain pula cara mereka. Okey, dan juga agama lain pula mereka. Macam saya sebut awal tadi, kita meraihkan, tapi kita tidak mengiktiraf. Cuma kita tak boleh menzalimi mereka. Itu hak mereka lah. Cuma kena ingat, hak mereka sekalipun bahawa dalam Islam, kena yakin, kena percaya bahawa hanya yang mengucapkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahaja yang akan masuk syurga. Okey. Itu dalam bab tauhid uluhiyah.
Okay. Apakah kepentingan tauhid uluhiyah? Soalan yang ke-12, mengabdikan diri kepada Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya, perutusan para rasul dan penulis kitab untuk menetapkan cara-cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita yakin dan percaya dengan tauhid uluhiyah ini, maknanya kita hanya meletakkan pengabdian diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada tuhan yang lain, tidak ada dewa yang lain, tidak ada. Tidak ada datuk, nenek, cucu tumpang kencing, tidak ada datuk, nenek, cucu mohon izin nak masuk hutan dan sebagainya, tidak ada. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai muslim digalakkan, bahkan ada yang kata diwajibkan untuk kita sentiasa memulakan kerja kita dengan lafaz bismillah, dengan lafaz basmalah. Okey, hadis Nabi sebut satu kerja sebarang kerja yang tidak dimulakan dengan basmalah, maka kerja itu adalah terpotong. Terpotong itu maknanya tak ada pahala. Sebab kalau kita bismillah, buat apa sekalipun, maka kita kira sebagai ibadah. Tapi tak termasuk rokok lah, vape lah. Tak ada orang isap rokok dengan vape bismillah, tak ada. Okey, maknanya urusan ataupun kerja yang bermanfaat dimulakan dengan bismillah, maka akan dapat pahala. Okay. Kemudiannya adalah perkara penting berkaitan dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah ini, apa dia? Soalan yang ke-13. Pertamanya, kita yakin dan percaya bahawa Allah Maha Pencipta. Ciptaan Allah. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Segala kekuasaan dan penciptaan secara mutlak adalah haknya sahaja. Ada banyak benda yang memang kita tak boleh tiru, ada banyak benda ciptaan Allah kita boleh tiru. Seperti contoh, mungkin ada yang meniru nak buat pasir ataupun tanah jadian. Okey, angin jadian mungkin kita kata daripada kipas. Okey, awan mungkin kita boleh sebab ada yang buat pembenihan awan. Langit tak boleh lah, bulan tak boleh, matahari tak boleh. Cuma ada orang kata saat kami dah boleh buat lampu itu kira macam matahari lah, sebab lampu bagi cahaya, matahari pun bagi cahaya, tak apalah. Tak ada masalah pun, teruskanlah. Okey. Itu adalah keimanan, kepercayaan dan keimanan kita. Yang keduanya, dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah ini, maka kita akan menjadikan Allah sebagai tempat tumpuan ataupun matlamat ibadah kita. Kemudiannya Allah menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seterusnya adalah dengan kita yakin dan percaya tauhid uluhiyah rububiyah ini, maka kita akan menjadikan Allah ini sebagai tempat kecintaan kita. Tempat kecintaan kita. Ada orang kata, Ustaz, nak bercinta macam mana? Tak nampak? Saya tak nampak Allah ini. Tak semestinya. Okay. Bila cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak akan buat maksiat. Dia tak akan buat dosa. Dia sentiasa buat baik. Sebab dia kata, saya cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut bila saya buat dosa, saya menambahkan kemurkaan Allah. Bila tambah murka, maka Allah jauh daripada saya. Bukan maknanya nak larang kita daripada bercinta sesama manusia, bukan. Sebab manusia yang berjaya bercinta sama manusia ini bercinta kerana Allah. Maknanya kalaulah kawan dia ini buat maksiat, maka dia jauhi kawan dia sebab kawan dia buat maksiat. Kalau kawan dia buat maksiat, dia tegur kawan dia. Jangan kamu buat maksiat, bukannya redha. Sebab sayang. Nanti kalau tegur nanti dia marah, dia lari. Maka sedihlah saya. Seorang lagi pula. Okay, itu maksudnya. Bercinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah ini, kita yakin dan percaya bahawa hanya Allah yang berikan rezeki, bukan manusia. Dalam konsep COVID-19 ini nak sebut bahawa banyak mungkin ada yang terkesan dan sebagainya, kena ingat bahawa yang bagi rezeki Allah. Ingat, rezeki ini bukannya duit, rezeki ini bukannya makanan, tapi rezeki ini kalau kita nak kira, nak hitung, kita tak akan mampu kira. Rezeki ataupun nikmat yang pertama, nikmat kehidupan. Kita hidup itu satu rezeki yang besar. Kita sihat, kita lapang, kita muda lagi, kita berada dalam Islam dan juga iman juga rezeki yang terbesar. Dua nikmat terbesar dan berada dalam iman dan juga Islam. Okay. Kita sakit sekalipun, kalau kita berada dalam nikmat Islam dengan iman, kita akan redha, kita akan sabar, kita akan tabah.
Kita kaya sekalipun, tapi kita ada nikmat Islam dengan nikmat iman, kita akan sentiasa bantu-membantu. Kita keluarkan zakat, kita akan tolong orang, kita akan wakafkan duit kita dan sebagainya. Itu bezanya bila ada nikmat Islam dan juga nikmat iman. Itu dua nikmat yang terbesar. Jangan bila sebut rezeki ini duit. Duit sahaja, bukan semestinya. Ya betul, duit adalah segala-galanya dalam hidup kita. Tapi kita adalah hamba Allah, bukan hamba duit. InsyaAllah ada jalan yang Allah berikan. Sebab itu, kita kena bermasyarakat. Bila bermasyarakat, bukan maksud boleh meminta, bukan. Bermasyarakat maknanya tanya pendapat. Bro, saya macam ni. Apa pandangan? Buat apa ni saya buat? Oh, saya rasa kamu boleh buka kedai. Boleh buka kios, tak apa, kami cover. Kalau ada penguasa datang, kita bagi dan sebagainya. Mungkin. Tapi jangan pula lepas itu kita besar diri, kita bangga diri, oh ini hasil usaha aku ni. Mana ada orang lain semua tak bantu aku masa aku susah semua. Lain pula jadinya. Sebab itu kita kata kena yakin percaya bahawa Allah yang memberikan rezeki. Kemudiannya adalah dengan yakin, dengan percaya pada tauhid uluhiyah rububiyah ini, kita yakin dan percaya Allah sumber perundangan. Apa yang Allah turunkan melalui Al-Quran untuk syariat kepada kita adalah sempurna dah. Cuma tinggal kelemahan manusia untuk amalkan ataupun praktikkan. Itu. Bukannya undang-undang syariat itu dah sempurna, cuma kelemahan manusia untuk melaksanakan. Okey, macam kita kat Malaysia ni contohnya lah. Kat Malaysia ni nak buat susah sebab dia perlukan parlimen. Okey. Parlimen pula, tengok pula ahli parlimen macam mana. Okey. So banyak lagi tu. Kena belajar lagi lah. Kalau benda-benda macam ni, Ustaz Faik boleh bantu. Beliau sangat faham lah. Benda macam ni, beliau suka membaca bab ni. Okay? Saya nak cerita, tak ada cerita dalam bab kelas macam ni. Nak cerita, kena cerita yang offline sebagainya, bolehlah kita bantu. Bukannya propaganda, bukan kita bercerita atas ilmu. Bukan nak propaganda, bukan nak campaign, bukan. Tak jauh lah, tak ada apa pun. Kita cuma nak kongsikan atas dasar ilmu. Okay. Itu adalah dua tauhid. Itu tauhid uluhiyah dan juga tauhid rububiyah. Okay. Tauhid yang ketiga apa pula? Tauhid yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Asma ini nama-nama Allah, as-sifat sifat-sifat Allah. Okay. Nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Seorang Muslim wajib beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Nama-nama Allah ada 99 merujuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Macam saya sebut tadi, bukannya hanya 99 saja. Bukan, dia tak ada limit sebab Allah Maha Sempurna. Bila sempurna, dia tidak ada limit. Yang boleh kita sebut contohnya adalah kiraan infinity. Okay. Contohnya adalah 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 100, 100. 1 kali 1000, 1000. 1 kali sejuta, sejuta. 1 kali bilion, bilion. 1 kali tak habis. Bila namanya infinity, maka itu nak katanya adalah sempurnanya sifat nama-nama Allah SWT. 99 ini para alim ulama, ahli tafsir dan juga ahli hadis ambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okay. Okay. Itulah dalam bab asma wa sifat. Okay. Kemudiannya saya masuklah kepada yang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Sebab saya rasa benda ni benda mudah saja, ringan saja. Okay. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kalau nama-nama Allah dalam tahap kedua nanti dia akan membicarakan nama-nama Allah. Untuk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, alim ulama buat ringkasan 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut 20, bukan hanya 20 saja, ingat itu. Namanya kesimpulan 20. Sebab kalau alim ulama tak buat kesimpulan ini, maka orang akan belajar bila nak habis ni, bila nak habis ni. Okey? Bila kita kata 20, oh 20 saja. Cuma sebelum bagi tahu 20 itu, bagi tahu yang penting adalah sifat Allah, sifat yang maha sempurna. Bila sempurna, dia tak terbilang, dia tak terkira. Dan dalam kaedah bahasa Arab, makin banyak nama untuk sesuatu tersebut, makin banyak sifat untuk sesuatu tersebut melambangkan kemuliaan ataupun kehinaan dia.
Kalau nama-nama ataupun sifat-sifat baik-baik sahaja, mulialah zat tersebut ataupun sesuatu tersebut. Kalaulah makna kepada nama-nama tersebut ataupun tersebut makna yang buruk, maka hinalah sesuatu ataupun zat tersebut. Okey. Dimulakan dengan sifat 20. Untuk sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, pertamanya Allah adalah wujud. Allah wujud, Allah itu ada, lawan dia apa? Tiada. Okay, saya cerita terus. Allah ada, lawan dia tiada. Allah wujud, lawannya tiada. Okay. Wujud bahasa Arab, ada bahasa Melayu. Tapi kita biasa dengar wujud tu dah wujud dah. Okay. Yang keduanya adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sifat, saya pun beritahu, sifat-sifat ini ada 3. Sifat wajib, sifat mustahil dan juga sifat harus. Okey, saya cerita tadi. Allah wujud, sifat wajib. Allah tiada, sifat mustahil. Okay. Pertama adalah Allah wujud, lawannya adalah tiada. Yang keduanya Allah kidam. Allah kidam ni bermakna sedia ada, yang lawannya adalah baharu. Okey. So, sedia ada, lawannya baharu. Kidam, lawannya baharu. Yang ketiganya, Allah bersifat baqa. Baqa ini kekal selama-lamanya. Okay. Lawannya apa? Lawannya musnah. Ataupun kita sebut fana. Fana itu adalah musnah. Okay. Yang keempat, Allah ini mukhalafathu lil hawadis. Allah ini berbeza dengan makhluk yang baharu. Macam saya sebut tadi, kita melihat, jangan sama sekali kita samakan Allah melihat guna mata. Sama sekali, sebab Allah berbeza dengan yang baharu, itu kita. Okey, lawan dia apa? Mumasalatu lil hawadis. Allah ini sama macam yang baharu. Kemudiannya yang kelima, sifat wajib bagi Allah. Allah ini berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsih. Mustahil bagi Allah untuk bersifat berhajat kepada sesuatu untuk berdiri. Kita mudah contohnya nak bangun, kita panggil bro, tolong angkat, ataupun kita ada tongkat, ataupun kita ada kursi untuk bangun. Maka mustahil bagi Allah SWT berhajat kepada sesuatu sebab Allah ini maha sempurna. Okey, yang keenam, sifat wajib bagi Allah iaitu wahdaniyah. Wahdaniyah ini adalah esa, tunggal. Mustahil bagi Allah bersifat dengan berbilang-bilang. Okay. Kemudiannya yang ketujuh, Allah bersifat dengan kudrah. Kudrah ini adalah berkuasa. Mustahil bagi Allah bersifat dengan lemah. Yang ke-8, Allah ini bersifat dengan iradah, iaitu berkehendak, iaitu kehendak kun fayakun. Okay. Allah, kehendak Allah SWT. Mustahil bagi Allah untuk bersifat terpaksa. Okay. Terpaksa buat, contohnya kita suruh anak kita orang, oh ya bang, tu terpaksa. Tak ada. Allah bersifat berkehendak, dia nak, dia bagi. Allah tak nak bagi, tak bagilah. Okey. Okey, kemudiannya yang ke-9. Yang ke-9, sifat wajib bagi Allah iaitu ilmu. Ilmu ini mengetahui dan mustahil bagi Allah bersifat jahil. Okey. Sifat yang ke-11. Okey, yang ke-11 bagi Allah iaitu al-haya. Al-haya ini iaitu hidup. Maka mustahil bagi Allah bersifat mati. Okay. Kemudiannya yang ke-11, yang ke-12, yang ke-9, ke-10 al-hayah. Okey, yang ke-11 as-sama. As-sama mendengar. Mustahil bagi Allah bersifat pekat. As-sama lah pekat. Disebut bisu pula dah. Okey, basar. Yang ke-12, mustahil bagi Allah bersifat buta. Okey. Kemudiannya yang ke-13, al-kalam, itu berkata-kata, mustahil bagi Allah bersifat bisu. Macam mana Allah berkata-kata, macam mana Allah melihat, macam mana Allah mendengar. Apa lagi? Mendengar, melihat, berkata-kata. Okey. 3 sifat ini biasa kita kata kan sama dengan kita melihat. Maha suci Allah untuk melihat, untuk mendengar, untuk berkata-kata sebagaimana makhluk, iaitu manusia itu berkata-kata, mendengar ataupun melihat. Jangan sama sekali kita bayangkan. Jangan.
bahaya nanti. Okey. Kemudiannya baki yang lain 14 hingga ke 20 iaitu sifat-sifat itu keadaan Allah, keadaan Allah berkuasa, keadaan Allah berkehendak, keadaan Allah mengetahui, keadaan Allah hidup, keadaan Allah mendengar, keadaan Allah melihat, dan keadaan Allah berkata-kata. Maka khatam kita untuk buku Tauhid. Alhamdulillah. Okey, itu. Nak katanya bahawa pengajian Tauhid ini pengajian yang perlu konsisten. Okey. Sebab dia makin lamanya kita belajar, makin banyak kita tahu apa yang kita tak tahu. Sebab kita belajar berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Okey. Kita boleh kata juga adalah kita kat sini ada manual. Okey, kita beli kereta ada manual, beli motor, beli komputer, semua ada manual. Kita sebagai manusia, hamba Allah, makhluk Allah ini, manual kita adalah Al-Quran. Macam saya sebut bawah ni lah, bila kita belajar Quran bawah ni, jadi Muslim tak semestinya boleh kena baca Quran. Tapi, untuk jadi Muslim yang sempurna, kena boleh belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Kalau rasa memang belajar baca pun tak boleh, Ustaz, saya tak bolehlah baca, tak apa. Kita boleh baca tafsir dia. Alhamdulillah. Tak boleh baca tafsir pun tak apa. Kita boleh suka mendengar orang baca tafsir pun tak apa, Alhamdulillah. Itu. Okay. Kalau kita Quran pun tak dengar sebagainya, macam mana kita nak tambah keimanan dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kita hakikat kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Itulah untuk sesi kelas yang terakhir bulan Mei. Ada soalan? Ada soalan berkenaan dengan Tauhid. Tauhid ni jarang sikit tanya sebenarnya. Nak tanya pun tanya masalah apa. Tapi tak apa, tak ada masalah, boleh tanya. Kaunter pertanyaan dibuka. Tak apalah, tak semestinya tanya pasal Tauhid juga. Tanyalah pasal apa-apa pun, tak ada masalah. Jangan tanya pasal nak buat rumah terbuka untuk Aidilfitri lah. Itu memang tak mampu nak jawab lah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nak tanya pasal solat sunat gerhana bulan Ustaz. Boleh. Itu tadi saya dah tengok Ustaz dalam YouTube. Dia rakaat pertama kan Ustaz dua kali ruku ya, saya tengok. Ya. Lepas tu surah-surah apa saja? Dia memang ada surah tertentu ke yang patut dibaca atau dia gerhana ini berlaku menandakan satu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, gerhana ini berlaku yang mana kita boleh bayangkan begitulah juga hari kiamat. Okey. Maka bila kita solat sunat gerhana ini, matahari ke bulan ke, maka lebih elok kita baca ayat-ayat yang berkenaan dengan hari kiamat. Akan tetapi bukan satu kewajipan, cuma digalakkan. Macam belajar mu'alaf saya, hanya boleh baca Qul Huwallah, bacalah Qul Huwallah. Ataupun tak baca Qul Huwallah pun tak apa. Waladdallin, amin, Allahu Akbar pun tak ada masalah. Itu sahaja. Okey. Solat sunat gerhana ini dia ada 3 cara. Dia ada 3 kaedah dia. Pertamanya kaedah dia adalah dengan macam mana kita solat sunat biasa, dua rakaat macam tu je. Kaedah yang kedua adalah macam yang puan cerita tadi, iaitu rokok untuk 1 rakaat 2 kali. So dalam 2 rakaat solat sunat gerhana ini kita akan rokok 4 kali. Manakala yang ketiga adalah macam yang kedua, cuma dipanjangkan rokok dan juga dipanjangkan sujud itu. Seperti mana kita baca Fatihah. Macam mana Fatihah itu, kalau Fatihah itu baca 2 minit, maka sujud dan rokok itu juga 2 minit. Lama sikit lah. Mana-mana kaifiat tak ada masalah. Cuma niatnya sahaja aku solat gerhana
bulankan Allah Ta'ala. Itu saja. Sujudnya itu pun sama aja bacaannya, Ustaz. Mana? Sujud. Sujud. Surah dia sama saja kan bacaan dia. Pasal tadi saya Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sama. pasal tadi panjang, dia lama sangat. Dia macam nak Itu sebab dia lama tu sebab macam saya sebut tadi, dia gerhana ini dia seperti mana kita membayangkan berlaku kiamat. Jadi masa itulah kita nak doa, kita nak berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah dan sebagainya. Itu maksud dia lah. Okey Ustaz, dah faham. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Okey, saya nak tanya, siapa yang pakai nama ID Muhammad ni? Kalau ni boleh check je. Type check sebab saya semalam pun tak boleh detect siapa nama Muhammad ni. Atas pada Muhammad Charles. Hari ni hari last saya nak rekod nama dia ni. Okay, siap dah ni. Siapa nama Muhammad ni? Satu kerja pula kena fikir. Aduh. Okay, yang bawah-bawah dah. Okay, ada soalan lain? Okay, soalan lain. Kita ada masa 6 minit lagi. Soalan. Cik, macam jual pula. Soalan. RM2. Saya kena check lah. Mudah-mudah check lah. Tanya. Siapa dia ni? Check terus. Ada lagi Ustaz? Silakan. Tak ada masalah. Sila. Tak payah minta izin. Sila. Tadi orang tu suruh tanya tapi saya terlupa pula. Macam sujud sejadah itu maksudnya macam mana Ustaz? Okey, sujud sejadah. Bila kita baca ayat-ayat Al-Quran yang ada simbol sejadah. Okey, contohnya kat sini saya tunjuk. Okey, saya buka Al-Quran. Okey, surah As-Sajadah. Juzuk 21. Okey ni. Okey. Ni, nampak yang yang macam masjid tu. Okey. Bila kita baca sampai kat sini, maka kita sunat untuk sujud. Sujud adalah kalau kita tengah baca bukan tengah solat, tengah baca, maka kita boleh satu pilihannya kita sujud. Ataupun yang kedua kita tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perkara ini sunat saja, buat lagi baiklah. Okey. Kalau kita tengah baca, kita nak sujud, okey, Quran letak tepi, Allahu akbar, sujud. Bacaan macam biasa pun tak apa. Subhana rabbiyal a'la pun tak apa. Ataupun sajadah wajah, tu panjang pula lah baca sajadah wajah kalau kau saurau tu. Okey. Itu maksud dia. Maknanya dia berlaku bila kita baca ayat sejadah. Kalau kita tak baca ayat sejadah, dia tak berlaku. Itu sahaja. Sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Ustaz tu setiap hari boleh buat ke? Setiap kali baca Quran. Kalau kita baca Quran tiap hari lah. Kalau kita jumpa ayat tu. Ayat sejadah ini dalam Quran hanya ada 14 ayat sahaja. Itu je. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Ada soalan lain? Akhirnya saya dah jumpa dah misteri nama Muhammad. Alhamdulillah. Risau nak tutup buku ni. Okey. Untuk Nicholas, macam saya beritahu sebelum ini, okey, kita dah berada di perakhiran.
Jadi nanti saya WhatsApp di kelas apa yang saya perlukan dokumen. Untuk kat Islam, mereka kata akan buat besok. Tengoklah insya-Allah. Sebab sekarang ini di MAIS pun semuanya kerja work from home, WFH semuanya ataupun BDR, bekerja dari rumah semuanya. Maka untuk urusan rasmi susah sikitlah, tapi tak ada masalah, kita boleh buat. Sama juga untuk bantuan zakat pun, mereka untuk SS17 dah tutup, so memang kena ke HQ di worldwide, insya-Allah. Okey. Ustaz, Ya. ni sujud sejadah tu dalam Quran ada satu dalam surah mana satu yang orang kata tak boleh, itu haram. Ini surah mana satu ya? Apa yang haram ni? Ada satu sujud dalam satu surah tu ada tanda itu sujud sejadah, tapi itu tidak digarakkan untuk sujud. Mana ada? Sujud sejadah, Ada satu sujud tilawah ada 14 tempat. 14 itu disunatkan untuk sujud sejadah. Kalau kita baca, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Ya, sebab saya dengar orang kata ada satu surah, mana satu surah saya pun tak ingat. Dia kata itu tanda sepatutnya bukan untuk sujud sejadah. Tanda itu dibuat oleh ahli tajwid, ahli Quran selama dah. Okey. Benda ini bukan rekaan, benda ini dibawa oleh sebab itu kita ada KDN yang tapis Quran-Quran ni sebagainya. Maka tanda tu tak boleh nak diubah suai. Tak boleh nak ke sana ke sini dan sebagainya. Memang tanda tu kat situ je. Okey. Terpulang nak sujud, tak nak sujud pun tak ada masalah. Jangan marah kepada orang yang sujud. Akan tetapi, bila contohnya kita solat berjemaah, imam sujud, maka makmum kena ikut imam. Cuma atas nama imam pula, imam kalau nak buat sujud sejadah, semasa solat, imam kena bagi tahu kat makmum, makmum tersayang, rakaat kedua nanti akan ada satu sujud sejadah saya akan buat. So, makmum akan alert dan tahu. Kalau imam tak bagi tahu, tiba-tiba Allahu Akbar, yang depan memang akan ikut, yang belakang kacau, habis. Sebab itu kalau saya jadi imam, saya tak akan buat. Sebab takut nanti yang lambat tak tahu, tak dengar yang saya bagi tahu pada sebelum angkat takbir itu, maka kacau dia. Kita takut dia tak sah solat sebab buat. Okey. Okey, ada soalan lain? Soalan satu. Soalan dua. Soalan tiga. Okey, saya rasa cukup tu. Semua dah faham senyap gitu. Saya berpegang kepada as-sukut alamatur redha. Diam itu tanda setuju, tanda redha. So kira alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada saya dan juga kepada pelajar-pelajar saya untuk ikut kelas saya hingga ke hari terakhir bulan Mei ini. Hari ini hari terakhir, hari sesi ke-8. Yang mana untuk bulan Mei ni pun saya tak mampu lagi nak buat, nak upload. Okey. Jadi insya-Allah nanti saya ada masa ada ruang, kita upload lah. Okey, musim PKP ni banyak benda yang kena buat. Jadi sekali lagi saya mohon kalau ada masalah jangan simpan seorang, kita share lah sama kita kat grup. Mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita dapat ringankan beban yang dipikul oleh saudara-saudara se-Islam yang lain insya-Allah. Okey, jaga diri, take care. Hari ini makin ramai, dah naik 7,000 dah. Mudah-mudahan insya-Allah kita tak termasuklah dalam kalangan angka-angka harian tersebut insya-Allah. Jaga diri, jaga SOP. Dan juga kalau yang tak ada keperluan, tinggallah dalam rumah. Okey. Kalau yang boleh bekerja jauh-jauh dan sebagainya, buatlah secara online sahaja. Untuk makluman, macam saya sebut sebelum ini, untuk kelas fizikal memang nampak tak ada harapan lagi. Jadi kita akan maintain dengan kelas secara online sahaja. Okey. Untuk nak mohon bantuan dan sebagainya, bagi tahulah nanti saya uruskan.
kita akan cuba tolonglah, bantu insya-Allah. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak kerana kesudahan masa. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaatnya sepanjang saya kongsikan apa yang saya tahu, apa yang saya belajar kepada kalian semua. Dan juga ampunan maaf ada salah dan silap. InsyaAllah ada peluang rezeki kita bersua lagi pada masa hadapan. Mat, mana soalan lagi? Okey. Jadi insyaAllah, terima kasih sekali lagi. Jaga diri, take care, dan juga insyaAllah kita sudahi kelas kita untuk bulan ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguh kelas kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik Khalisa. Hari ini member tak ada.